Contohnya identify apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ceritakan mengenai Perhimpunan Agong 2022 kali ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, saya dan sahabat-sahabat semua berada di World Trade Center, ya. Melihat begitu meriah apabila PAU yang diadakan pada hari ini telah melihat bahawa usul agar Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan, dan dianya telah mendapat keputusan yang tidak ada sebarang bantahan, ya. It is an overwhelming decision. Ini bermakna bahawa keputusan telah pun dibuat oleh perwakilan bahawa Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak akan dipertandingkan, dan bolehlah disiharkan bahawa Presiden adalah milik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan Timbalan Presiden disandang oleh Yang Berhormat Tok Mat Hassan. So, saya mengucapkan tahniah kepada mereka-mereka ini, dan saya juga ingin melahirkan rasa begitu sekali hiba dan juga rasa sukacita bahawa parti keramat kita ini akhirnya telah dapat melihat akan perwakilan-perwakilan yang begitu matang sehingga telah membuat keputusan supaya dua-dua jawatan penting dalam parti ini tidak dipertandingkan. Jadi saya pun tahu bahawa perbincangan di dalam media sosial dan juga banyak penganalisis politik di luar sana banyak mempertikaikan dengan kata-kata sinis bahawa jika sekiranya UMNO tidak mempertandingkan Presiden dan Timbalan Presiden, seolah-olah demokrasi itu akan mati di dalam UMNO. Dan ada juga kata-kata sinis yang telah dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO sendiri yang mengatakan bahawa jika beginilah caranya UMNO tidak mempertandingkan jawatan nombor 1 dan 2, akhirnya UMNO ini akan terkubur. Tetapi saya sebagai penganalisis politik yang begitu lama, dan juga saya memang daripada hari pertama lagi, saya memikirkan bahawa adalah tidak sesuai untuk UMNO membuat keputusan mempertandingkan Presiden dan Timbalan Presiden, kerana kita semua tahu daripada sejarah organisasi UMNO ini, jika sekiranya ada pertandingan, maka UMNO itu akan lebih teruk berpecah sesama kita. Saya sendiri telah melihat bagaimana berlaku perpecahan ketika pertandingan di zaman Tengku Razali Hamzah melawan Tun Mahathir Mohamad, sehingga parti kita telah berpecah dua sehingga wujudnya Parti Semangat 46. Dan begitu juga dalam sejarah UMNO, kita hanya ada 4 kali diadakan pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden. Dan salah satu daripada pertandingan adalah pada 2018 apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai pemangku Presiden ketika itu telah membuka gelanggang untuk jawatan Presiden UMNO itu dipertandingkan. Dan alhamdulillah, walaupun three-corner fight di mana KJ Tengku Razali dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah berjaya
menjadi Presiden UMNO 2018 hingga kini. Jika sekiranya kita ada pemilihan pada tahun ini dan kita juga akan menghadapi PRN yang akan diadakan tidak lebih daripada 4-5 bulan ini di 6 negeri-negeri. Apa akan berlaku kepada UMNO apabila kita bertanding? Kita akan berlaku perpecahan dan mesti berlaku perpecahan. Dan kita tahu bahawa UMNO tidak begitu bernasib baik apabila kita telah tewas banyak kawasan-kawasan parlimen yang dipertandingkan. Jadi atas kesempatan saya melihat pada hari ini akan kematangan perwakilan dari seluruh negara, saya amat berpuas hati dan mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan yang telah membuat keputusan yang begitu jitu dan baik demi kelangsungan dan demi untuk melihat bahawa UMNO ini terus relevan dan insya-Allah UMNO akan bangkit dan insya-Allah saya percaya dengan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diganding dengan Tok Mat Hassan. Insya-Allah 5 tahun kelak UMNO akan berjaya. Itu komen. Ada apa-apa soalan? Soalan ni tak ada. Okey, saya padu. Okey, kalau Miss kata ada yang kata jawatan nombor 1, nombor 2 ni kalau dipertandingkan dia adalah satu demokrasi. So boleh komen sikit? Masalah demokrasi ini dia subjektif. Ya. Demokrasi ini hari ini pun demokrasi. Sebab apa? Keputusan MKT supaya di dalam PAU pada hari ini satu usul khas berkenaan dengan sama ada setuju atau tidak setuju bahawa pertandingan ini dan akhirnya usul ini telah diterima sebulat suara. So itu demokrasi maknanya. Ya, tidak ada sebab disebut bahawa ini bukanlah demokrasi. Yang bercakap hal demokrasi, yang bercakap bahawa UMNO ini akan terkubur dan bagai-bagai lagi suara-suara negatif adalah mereka ini adalah dengan sendirinya merupakan pemimpin yang ada kepentingan. Mereka ingin melihatkan UMNO ini diadakan pertandingan dan akhirnya UMNO ini akan lemah. Jadi saya tidak percaya akan mengatakan bahawa itu adalah melanggar definisi demokrasi itu sendiri. Lagi apa soalan? Kita ada satu soalan, Dok. Ya. Adakah mereka-mereka yang tidak berpuas hati mengenai apa keputusan ini akan kata mula menyerang selepas ini? Saya pasti. Sebab UMNO kita telah kalah baru-baru ini bukan kerana musuh daripada luar, tetapi musuh dalaman sendiri yang telah melemahkan parti. Semalam kita lihat ucapan Presiden semalam. Beliau telah menghuraikan sebab-sebab apa yang berlaku sehingga parti dalam kita ini lemah. Sehingga kan di pagi subuh sendiri pun memang ada di antara kita ini, di antara pemimpin-pemimpin kita ini yang telah sanggup untuk menarik diri daripada mengikut kontrak yang mereka tandai. Ahli-ahli parlimen 10 orang telah melanggar. Itu ada satu perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku. Mereka sanggup lagi apabila Presiden diberikan beri hak untuk menentukan ke blok mana sepatutnya beliau membuat keputusan. Tetapi masing-masing 10 orang ini, pemimpin ini telah belot dan menyerahkan kepercayaan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini yang berlaku dalam parti. Kita lihat. Jadi saya rasa soalan saudara itu, jawab soalan saudara itu. Ya, kita tidak mau. Sekarang saya faham bahawa mereka akan meneruskan. Boleh jadi mereka ingin melihat pada PRN ini, 6 negeri ini, boleh jadi UMNO dan BN ini dia orang nak supaya kita ni hapus teruslah.
dan mereka akan teruskan cita-cita mereka untuk menempelak Presiden dan juga UMNO itu sendiri. Okey, satu lagi soalan. Ya. Adakah mereka ini sudah pasti tidak akan berpuas hati dengan apa yang berlaku hari ini? Ya, betul. Okey, dan akan tetap menyerah. Ya. Apa tindakan MP terhadap mereka? Saya Marah bagi parti. Ya, saya semalam Yang Amat Berhormat Presiden Parti ada menyebut bahawa lembaga disiplin akan meneliti semua kes-kes yang mana yang disebut sebagai mereka-mereka ini sebagai sinister lah, ya, kumpulan-kumpulan yang tidak bersama-sama Presiden, pembelot ini, dan tindakan sepatutnya diambil. Kita tidak boleh membawa mereka dan bersimpati dengan mereka. Mereka sepatutnya berterima kasih kepada Presiden. Presiden sanggup memaafkan mereka. Sepatutnya mereka bersalam dan berselawat Nabi dan bersalam dengan Presiden dan memohon maaf kepada Presiden. Saya percaya Presiden akan memaafkan mereka. Itu adalah pandangan saya. Okey, wajarkah UMNO untuk bersihkan pengkhianat-pengkhianat parti ni, orang-orang dalaman ni yang cuba nak membunuhkan UMNO itu sendiri? Sebab tu saya bagi tahu tadi, kalau musuh kita dia ni hardcore, apabila hardcore ni dendam kesumat, ya, sebagai orang Islam kita tak boleh begitu. Tetapi nampaknya mereka meneruskan cita-cita mereka ini. Meneruskan cita-cita. Dan mereka ini akan menjadi kanser. Sekarang ni kita tak tahu kanser stage berapa. Jika sekiranya kanser ini stage 4, kita kena operate, kena buangkan mereka. Tapi itu terpulang kepada Datuk Seri Presiden. Dan saya percaya lembaga disiplin akan membuat sesuatu keputusan dan perkara itu akan dibawa dalam MKT untuk endorsement. InsyaAllah. Saya percaya Datuk Presiden tidaklah sezalim. Ya, Datuk Presiden kita ini seorang yang besar, yang berjiwa besar, dan beliau sanggup memaafkan. Tetapi mereka tidak faham mesej Yang Amat Berhormat Presiden itu. Ya, saya minta mereka insaf diri, muhasabah dirilah, bahawa parti UMNO ini ada parti tok nenek kita. Dan kitalah yang membawa kemerdekaan pada negara ini. Apa guna? Ya, nak apa lagi? UMNO sekarang sudah ada, Presiden kita sudah menjadi timbalan Perdana Menteri. 6 menteri. Hanya ada 30 kerusi. Syukur Alhamdulillah lah. Kita bekerjasama lah. Mengapa nak berebut jawatan? Apa sebab nak rebut jawatan? Ya? Kena tanya diri mereka. What is the purpose of them? They want to fight all this position. So they want what? Dia mesti ada sebab mereka nak bertanding. Mereka merasa diri mereka lebih hebat. Ya, saya percaya Presiden pun kalau didesak-desak, Presiden tak pernah takut. Datuk Zahid dalam masa pemuda saya kenal dia. Dia menang pemuda juga, bertanding 5-6 kandidat. Dan akhirnya beliau tak pernah yang menang, tak pernah menang tanpa bertanding. Sejarah daripada pemuda bahawa beliau menang melalui pertandingan. 3-4 penjuru. Itu sejarah Datuk Zahid Hamidi yang saya kenal dia. Okey. Mengenai kerajaan perpaduan, Ya. nampak gaya saya, apa yang saya nampak sekarang ni, Datuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar lebih percayakan UMNO untuk buat kerja, sehingga kan Perdana Menteri melantik Ahmad Zahid sebagai kerusi jawatan kawasan hidup. Boleh komen sikit? Saya percaya begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia adalah Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan. Okey. Jadi beliau bukanlah orang baru. Beliau kenal semua pemimpin. Ya, Datuk Zahid ini ya adalah salah seorang daripada pemimpin UMNO yang mana Datuk Seri Anwar juga adalah bekas pemimpin UMNO, bertaraf timbalan Presiden
dan timbalan Perdana Menteri. Beliau kenal bagaimana istimewanya Datuk Zahid ini, dan dia memberikan tugas itu adalah dia percaya bahawa Datuk Zahid is capable leader and he has performed and dia boleh lihat. Dan insyaAllah saya diberitahu oleh penganalisis, beberapa profesor penganalisis mengatakan bahawa ranking Datuk Zahid begitu baik sekali dan sebagai salah seorang daripada menteri kabinet. InsyaAllah jangan dipertikaikan. Okey, dah. Okey, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Okey.